Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wanul Zakir binti Mahmud, nombor metrik 056569. Baik, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua saya, iaitu dalam beberapa topik. Yang pertama adalah penggunaan as-sunnah dalam ilmu al-hadis. Penggunaan as-sunnah dalam ilmu hadis adalah lebih meluas dan menyeluruh berbanding dengan penggunaan dalam ilmu lain. Golongan muhaddisin melihat penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis sebagai apa yang dikesan daripada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian baginda dan akhlak baginda, serta apa yang berkaitan dengan sejarah baginda, sama ada sebelum baginda dibangkitkan sebagai rasul ataupun setelah menjadi rasul. Selain itu, Ibnu Hajar juga menganggap bahawa maksud as-sunnah adalah seerti dengan al-hadis, kerana maksud al-hadis dari segi istilah adalah sesuatu yang diperkatakan mengenai Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan, ikrar atau sifat yang berlaku sebelum kebangkitan menjadi rasul atau setelah menjadi rasul. Seterusnya, penggunaan as-sunnah dalam ilmu usul fiqh. Penggunaan dalam bidang ilmu usul fiqh pula, para ulama usuliyin seperti Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW serta tidak mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran. Ia juga adalah segala sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran, sama ada perbuatan, perkataan, takrir yang baik untuk menjadi dalil bagi sesuatu hukum syarak. Seterusnya, penggunaan as-sunnah dalam akidah. Penggunaan istilah as-sunnah dalam akidah banyak digunakan oleh para ulama dan para ilmuwan. Antaranya, para ulama yang telah menggunakan perkataan as-sunnah dengan maksud perkara-perkara akidah dalam karangan-karangan mereka yang dipersembahkan secara bersanad dengan tujuan. Tujuan itu adalah untuk menjelaskan isi kandungan akidah Islam yang sebenar dan bertujuan untuk menolak kebatilan yang ditimbulkan oleh golongan yang bertentangan, supaya dapat dibezakan antara akidah ahli sunnah dan akidah golongan yang menyalahinya. Manakala penggunaan istilah as-sunnah dengan maksud akidah menurut Ibnu Rajab pula ialah bermaksud memelihara perkara-perkara i'tiqad daripada sebarang syubhah, khususnya dalam masalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, serta berkaitan dengan kelebihan para sahabat. Ahli hadis pula menjelaskan perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah melalui penulisan-penulisan mereka dengan menamakan karya-karya tersebut sebagai as-sunnah, memandangkan akidah adalah perkara yang amat penting serta mendatangkan bahaya yang besar bagi mereka yang menyalahinya. Akhir sekali, penggunaan as-sunnah dalam fiqh. Golongan fuqaha mentakrifkan bahawa as-sunnah adalah sebagai perkara yang telah pasti datang daripada Rasulullah SAW, yang bukan merupakan sesuatu yang wajib, malah hukumnya adalah sunnah. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada perbezaan ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Dari segi maksud, ilmu hadis riwayah menurut Ibnu Al-Afqani adalah satu ilmu yang khusus berhubungan dengan riwayah, iaitu ilmu yang meliputi pengriwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, pengriwayatannya, pencatatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW lagi, iaitu ketika baginda yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Antara ulama yang terkenal sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, iaitu seorang imam dan ulama besar yang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya, maksud ilmu hadis riwayah adalah menurut Ibnu Al-Afqani, ilmu hadis riwayah adalah satu ilmu yang khusus bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, hukum-hukum, keadaan perawi, syarat perawi, jenis diriwayatkan dan segala macam ilmu yang berkaitan dengannya. Ilmu hadis diriwayat juga adalah satu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterima dan ditolak hadis tersebut, serta untuk mengetahui kesahihan dan dhaif sesebuah hadis.
Ilmu hadis riwayat juga dikenali dengan ulum ahadith atau usul ahadith, iaitu ilmu yang memperkenalkan segala kaedah berkaitan keadaan perawi, matan, metod penyampaian dan penerimaan sesebuah hadis. Okey, seterusnya kita pergi kepada tujuan hadis riwayat dan diriwayat. Tujuan hadis riwayat adalah untuk meneliti sesuatu hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau pensyaratan dalam periwayatan. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penukilan atau pengumpulan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, untuk mengelakkan hadis yang tersebar itu lain tanpa sanad serta dapat mengetahui jumlah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala tujuan hadis diriwayat adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Yang kedua, untuk memelihara syariat Islam dan kepentingan sunnah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui serta sanad dan matan sesuatu hadis. Dan akhirnya adalah untuk mengetahui hadis tersebut boleh diterima atau ditolak darinya serta kesahihan sebuah hadis. Akhir sekali adalah sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayat dan diriwayat pada zaman sahabat. Ilmu hadis yang dipelajari mempunyai pelbagai lapisan sejarah sehingga ia menjadi salah satu cabang yang penting pada masa kini. Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada sejarah dan titik permulaannya. Begitu juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan satu cabang ilmu yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW. Walaupun pada ketika itu ilmu hadis ini tidak diperkenalkan secara khusus. Namun sejak zaman Rasulullah SAW lagi, para sahabat akan menyampaikan apa yang didengar dan apa yang dilihat oleh mereka kepada sahabat-sahabat yang lain yang tiada pada saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa para sahabat adalah orang yang sangat kuat hafalannya. Oleh itu, sebelum kemunculan ilmu hadis secara khusus, para sahabat menghafal segala hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, para sahabat memainkan peranan penting dalam menjaga setiap pengriwayatan baginda selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Buktinya, terdapat satu kisah berkenaan seorang nenek yang datang berjumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang masalah pembagian hak tinggalan cucunya kepadanya. Seterusnya, selepas berlakunya zaman fitnah iaitu zaman kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, para sahabat sangat gigih dan berusaha keras dalam mencari siapa yang meriwayatkan suatu hadis. Dalam mencari kesahihan periwayatan suatu hadis, para sahabat memperbanyakkan rihlah ilmi pada zaman tersebut. Buktinya, Abu Ayyub Al-Ansari dikenali sebagai salah seorang sahabat yang melazimi baginda Rasulullah SAW, bahawa beliau sanggup ke Mesir untuk mendengar hadis daripada Uqbah bin Amir. Seterusnya, para sahabat menggunakan pelbagai kaedah dalam penerimaan riwayat hadis. Antaranya adalah para sahabat mengurangkan riwayat pada zaman mereka. Seterusnya, para sahabat sentiasa memastikan pengriwayatan dengan terperinci. Para sahabat juga akan bertanya tentang rijal, iaitu perawi yang meriwayatkan hadis. Akhirnya, kaedah yang digunakan oleh para sahabat adalah dengan melakukan kritikan terhadap riwayat. Kesimpulannya, penulisan dan pengumpulan hadis pada zaman para sahabat kekal berterusan sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW. Malah, para sahabat sangat meneliti dalam penerimaan riwayat suatu hadis dan para sahabat juga sangat menjaga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.